Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kerana telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng bagi yang belum jumpa orang menekan. Baik, pada video kali ini tentang padu, isu padu dibangkitkan sekali lagi berkenaan dengan kalau tak isi padu, adakah akan mengganggu bantuan-bantuan terutamanya STR dan SARA, dan juga adakah dengan mengisi padu anda bakal terlepas bantuan-bantuan ini. Jom ikuti. Jadi nampaknya ada dua isu. Isu yang pertama, kalau tak isi padu, berkemungkinan terlepas bantuan. Dan isu yang kedua, kalau isi padu, anda boleh dapat bantuan. Jadi aku nak mula yang pertama dulu. Kalau tak isi padu, apa impak dia? Adakah akan tidak mendapat bantuan-bantuan, bantuan kerajaan ataupun sebarang inisiatif kerajaan pada masa hadapan. Jadi bila kita sebut pada masa hadapan, perkara yang paling dekat dengan masa hadapan tersebut ialah STR Fasa 2 dan SARA. Terutama SARA kategori baru, iaitu kategori bukan miskin dan miskin tegar. Adakah dengan tidak mengisi padu anda akan terlepas daripada menerima bantuan-bantuan ini? Jadi kebaran kalian untuk anda terlepas, ada sekiranya penguatkuasaan terhadap perkara ini dilakukan, yang mana selepas tamat tempoh, bila tamat tempoh 31 Mac, apabila tamat tempoh, sekiranya Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan, data-data ini dengan data lembaga hasil disatukan, dan menjadi satu perkara data induk, maka kita tak boleh nak kata sepenuhnya akan menjejaskan, tapi kemungkinan itu ada. Kemungkinan itu ada. Aku tak nafikan. Sebab sebarang info, sebarang perubahan yang berlaku boleh berlaku pada bila-bila masa. Dalam masa selepas tamat tempoh pendaftaran padu. Jadi kalau nak kata penerima bantuan-bantuan, terutama bantuan bersasar, SARA dan STR ni, serta bantuan-bantuan lain ni terjejas, kebaran kalian itu ada. Aku tak nafikan. Bagi kita tak tahu apa yang bakal berlaku pada masa depan ni. Jadi adakah perlu untuk mengisi padu? Okey, aku jelaskan. Untuk mengisi maklumat anda dalam sistem padu bukanlah sesuatu yang wajib, bukanlah sesuatu yang mandatory, dan tidak akan ada tindakan yang dikenakan sekiranya anda tidak mengisi maklumat dalam sistem padu. Tetapi pekalan data utama ataupun padu ini diwujudkan untuk mengumpul semua maklumat rakyat Malaysia dalam satu sistem maklumat yang komprehensif, dan terperinci. Jadi sebarang penyaluran bantuan, terutama bantuan yang bersifat subsidi macam ni lah, STR, SARA, JKM dan sebagainya ni, satu hari nanti, yang mana aku sendiri pun tak tahu bila, satu hari nanti akan menggunakan satu pengkalan data sahaja untuk mengenal pasti golongan yang betul-betul layak menerima setiap bantuan-bantuan daripada kerajaan yang bersifat bersubsidi ataupun bersasar ni. Sebab pihak kerajaan perlu tahu siapa yang benar-benar betul-betul layak. Kadang-kadang ada yang berstatus B40 tapi mereka bukan hidup cara B40 kerana ada pendapatan-pendapatan lain yang tidak dapat dikesan. Contoh, buat 2-3 pekerjaan, tapi yang diketahui yang didaftarkan hanya satu pekerjaan, sedangkan mereka membuat berbagai-bagai pekerjaan dan berpendapatan tinggi, tapi berstatus B40 sebab pekerjaan yang didaftarkan itu bergaji kecil. Itu salah satu sebab, untuk mengenal pasti penerima yang selayaknya. Okey, dan dia akan menjadi kepada perkara yang kedua pula. Yang kedua pula, sekiranya mengisi maklumat dalam padu, ramai yang bimbang akan terlepas daripada menerima bantuan-bantuan kerajaan. Jadi perkara ni pun ada kemungkinan boleh sangat berlaku, yang mana dia bersangkut dengan perkara yang aku baru lepas cakap tadi, mendaftarkan satu pekerjaan, sebaliknya membuat 3 hingga 4 jenis pekerjaan dan berpendapatan tinggi. Jadi jatuh tak layak, jatuh tak layak pula. Jadi timbul kebimbangan daripada segi itu pula. Okey, dan dalam video ni juga aku nak tegaskan, bantuan-bantuan yang hendak disalurkan oleh pihak kerajaan kepada rakyat sebenarnya bersifat adil dan saksama. Yang mana layak selayaknya dah dapat, yang mana tak layak tetap tidak layak. Jadi itu sebab kerajaan nak mengenal pasti golongan yang betul-betul layak menerima bantuan. Jadi kita berbalik kepada STR dan SARA. Adakah akan tergugat, terganggu pembayaran fasa 2 dan juga SARA yang seterusnya, dan juga SARA yang bakal diumumkan nanti, bukan miskin dan bukan miskin tegar ni, adakah akan mengganggu gugat pembayaran semua bantuan ni sekiranya tidak mengisi maklumat dalam sistem padu? Okey, jawapannya, buat masa sekarang ni tidak ada suatu kenyataan yang rasmi yang mengatakan kalau anda tidak isi, anda confirm tak dapat. Cuma apa yang jelas, gambaran yang diberikan oleh Menteri Ekonomi, berkemungkinan anda akan
terlepas bantuan-bantuan ini sekiranya tidak mengisi maklumat dalam sistem padu. Itu je. Maksudnya belum ada suatu ketetapan yang khusus, belum ada suatu kenyataan media, belum ada suatu orang cakap apa, aturan yang mengatakan kalau tak isi tak dapat SDR dan sebagainya. Jadi kata-kata yang dikeluarkan oleh Menteri Ekonomi itu lebih kepada kenyataan yang umum. Jadi kalau kita boleh berfikir secara waras, kita tahu dan kita boleh memikirkan baik dan buruk satu perkara, dan kalau kita merasakan kita perlu, dan kita boleh terima hakikat bahawa dengan mengisi maklumat padu, kita akan mendedahkan semua maklumat kita, termasuk maklumat kewangan kita, maka isilah. Kalau kita memerlukan bantuan-bantuan ni semua. Jadi dalam video ni juga aku nak bagi tahu, bila anda dapat info macam ni, tak perlu rasa panik. Tak perlu rasa panik. Sebab kita harus ingat satu perkara je. Memang padu ini ada tarikh tutup dia untuk mengisi. Tapi percaya atau tidak, padu ini satu pekalan data yang satu ketika nanti ia akan dibuka sepanjang masa dan rakyat boleh mengisinya pada bila-bila masa saja. Cuma buat fasa yang pertama, dia ada fasa sebenarnya. Untuk fasa yang pertama ni ada tarikh tutup. Untuk menyiapkan pekalan data yang sedang dibina tu, bagi siap dulu. Once pekalan data ni dah siap, aku yakin sangat bila-bila masa saja rakyat Malaysia boleh mengisi maklumat dalam sistem padu. Bukannya bermaksud sistem padu ni hanya dibuka pada waktu itu saja, lepas tu tak ada dah. Sebab pihak kerajaan mahu mengumpul sebanyak boleh maklumat daripada rakyat ni sebenarnya. Jadi dengan adanya tarikh tutup tu bukan bermaksud lepas ni tak boleh isi lagi. Ada boleh isi. Cuma ini fasa pertama pelaksanaannya. Okey, harap jelas ya. Jadi kesimpulan penutup dalam untuk video ni, keputusan kita untuk mengisi maklumat dalam sistem padu ialah keputusan anda sendiri. Dan sekiranya macam aku cakap tadi lah, anda antara orang yang sangat memerlukan bantuan dan subsidi kerajaan daripada berbagai sudut, bantuan tunai, bantuan pengurangan macam-macam benda ataupun inisiatif baru yang akan datang, maka ayo isi je dah. Selebihnya kata orang tunggu dan lihat saja. Dan manakala yang masih ragu-ragu, perlukan masa, it's okay, ambil masa lah. Ambil masa untuk terima sistem ni, tengok macam mana ia berlaku, diguna pakai, lepas tu buat keputusan anda. Tarikh penutup itu bukanlah bermaksud tutup terus. Akan ada sambungannya. Okey, baik. Semoga jelas. Jadi secara amnya, buat masa sekarang ni tak ada hitam putih yang mengatakan sekiranya tidak mengisi dalam padu, anda sah-sah tidak akan mendapat bantuan. Tak ada keluar kenyataan macam itu lagi. Cuma berkemungkinan. Anda faham ayat tu? Okey, semoga jelas apa yang disampaikan. Dan nak isi silakan. padu.gov.my. Mudah aja. Type je dekat Google. padu.gov.my. Ada 39 soalan yang anda perlu jawab dan isi maklumat-maklumat anda. Okey. See you guys in my next video dalam update terkini. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.